Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Salahuddin Ayyub bukan calang-calang orangnya. Baru sehari pemergian beliau, Allahyarham mula dirindui oleh semua rakyat Malaysia. Inilah sikap manusia yang kadang-kadang membuatkan kita kecewa. Ketika masih hidup, kurang dihargai. Selepas sudah meninggal dunia, baru dirindu-rindui. Jadi, jangan jadi seperti itu. Jadilah orang yang menghargai orang itu selagi masih hidup. Pemergian Salahuddin Ayyub diratapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Ini menunjukkan bahwa beliau mempunyai credibility, mempunyai integriti, dan pastinya mempunyai tarikan yang tidak dimiliki oleh sesiapa yang lain. Lebih-lebih lagi dalam musuh beliau sendiri. Walaupun pada asalnya bapa kepada Rahmah ini, inisiatif Rahmah seringkali dikecam, diolok-olok, tetapi akhirnya beliau menang juga di dalam program tersebut. Ini saya buktikan kepada Anda, rupa-rupanya bukan calang-calangnya Salahuddin Ayyub ini. Tanah kubur masih merah lagi. Baru 72 jam Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayyub berangkat ke negeri abadi menyahut panggilan ilahi. Sudah sibuk dipersoalkan, siapakah yang akan menggantikan tempat Allahyarham sebagai wakil rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram dan ahli Parlimen Pulai Johor. Terasa sedih apabila dikenang sikap gelojoh manusia yang diberikan pinjaman nyawa oleh Allah tetapi undang-undang dunia mesti dibuat pilihan raya kecil supaya ada individu yang mengisi kekosongan jawatan yang ditinggalkan oleh Allahyarham Salahuddin. Ia kerusi, bukan pengganti, kerana tiada individu yang boleh menggantikan Allahyarham Salahuddin yang meninggal dunia dalam kapasiti beliau sebagai seorang menteri. Dalam arti kata lain, Salahuddin merupakan menteri pertama di Malaysia yang meninggal dunia ketika dalam tugas. Anda tahu, Salahuddin meninggal dunia bukan di kampung, bukan di rumah beliau, tapi di hospital di Kedah, sewaktu beliau menjalankan tugas. Ini barulah jago, ini barulah wira, ini barulah panglima perang yang sebenar-benarnya. Salahuddin Ayyub meninggal dunia ketika menjalankan tugas di Kedah dan belum sempat dihantar pulang. Dia telah meninggal dunia di hospital di Kedah. Semalam, SPR tampil dengan kenyataan oleh setiausahanya Datuk Indra Ikmaruddin Ishak kekosongan luar jangka kerusi Dewan Rakyat Kawasan Parlimen P16 Pulai dan Dewan Undangan Negeri N13 Impang Jeram Johor. Dalam kenyataannya, SPR mengucapkan takziah dan kepada keluarga Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayyub atas kembalinya Allahyarham ke rahmatullah. Susulan itu, SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul bahawa pada 25 Julai berhubung kekosongan luar jangka tersebut. SPR telah menerima pemakluman rasmi tersebut, kata kenyataan itu. Umpama peribahasa, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama. Pemergian Allahyarham Salahuddin yang diangkat sebagai ikon inisiatif Rahmah di Hospital Sultanah Bahia, HSB Kedah, sememangnya meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada rakyat Malaysia. Pada saat rakyat bergelut dengan isu peningkatan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia pasca konflik Rusia-Ukraine, Allahyarham yang diberikan amanah mengetuai KPDN berjaya menggerakkan inisiatif Rahmah yang memberikan kesan positif kepada kehidupan rakyat Malaysia, khususnya madani dan negara. Tidak dapat dinafikan bahawa Allahyarham sangat komited menggalas tanggungjawab sebagai menteri serta wakil rakyat Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram di Johor. Sifat terpuji Allahyarham yang juga merupakan timbalan Presiden Parti Amanah bukan sahaja amat disenangi oleh kawan-kawan dan juga lawan, tetapi akan dirindui kerana ketiadaan Salahuddin sukar dicari ganti. Percaturan pasti sudah dibuat oleh Amanah untuk meletakkan calon pada PRK Pulai nanti dan katanya terdapat sekurang-kurangnya 5 nama pemimpin parti itu yang mungkin dipertimbangkan untuk mengisi jawatan Menteri KPDN. Moga Allah
mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham Salahuddin dan diampunkan segala dosa arwah, dilapangkan pintu kuburnya dan dimasukkan roh arwah ke surga Firdaus. Amin. Dipetik daripada suaramerdeka.com. Sekian dulu untuk kali ini. Itulah cerita dan kita amat tunggu-tunggu. Rupa-rupanya Salahuddin Ayyub bukan orang yang calang-calang. Sekian dulu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sehari selepas Salahuddin Ayyub meninggal dunia, akhirnya menjadi pertanyaan di media sosial sekarang ialah, siapa yang bakal akan menggantikan beliau? Ikuti terus ulasan kali ini, kerana ada 5 calon yang akan saya kongsikan kepada anda yang bakal menggantikan Salahuddin Ayyub. Tapi sebelum itu, selepas saya mendedahkan 5 nama tersebut, anda wajib menulis dalam ruangan komen siapa pilihan anda untuk menggantikan Salahuddin Ayyub. Cabaran getir sedang menanti untuk mencari pengganti Salahuddin Ayyub. Ikon inisiatif Rahma yang telah pergi, yang ditangisi oleh seluruh rakyat Malaysia, iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayyub yang meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahia, Kedah pada Ahad lalu, sememangnya meninggalkan kesan sangat mendalam kepada rakyat Malaysia. Pada saat rakyat bergelut dengan isu peningkatan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia pasca konflik Rusia-Ukraine, Allahyarham yang diberikan amanah mengepelai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berjaya menggerakkan inisiatif Rahma yang memberi kesan positif kepada negara. Beliau yang terkenal dengan sangat komited menggalas tanggungjawab sebagai menteri serta wakil rakyat Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram di Johor, kepribadian timbalan Presiden amanah itu amat disenangi kawan dan lawan, pasti amat sukar dicari ganti. Menurut sumber amanah, terdapat sekurang-kurangnya 5 nama pemimpin parti itu yang mungkin dipertimbangkan bagi jawatan Menteri KPDN. Berdasarkan amalan pengagihan jawatan Menteri di peringkat Kerajaan Perpaduan, amanah diberikan kota 2 jawatan Menteri iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang diterajui Presiden sendiri Datuk Seri Muhammad Sabu dan KPDN digalas Allahyarham. Jika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memutuskan untuk memilih calon pengganti berdasarkan kota parti, terdapat 5 pemimpin utama amanah yang boleh dipertimbangkan. Siapa orangnya? Ikuti terus ulasan ini. 5 pemimpin itu ialah 2 Naib Presiden Adli Zahari, kini Timbalan Menteri Pertahanan, dan Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Calon lain ialah Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan, dan Ahli Parlimen Seri Gading Aminul Huda Hassan. Ujar sumber itu kepada Sinar Premium pada Selasa. Daripada 5 orang ini, saudara-saudara penonton sekalian, pada pendapat anda, siapakah yang paling layak antara mereka ini? Adakah 2 naib presiden iaitu Adli Zahari, ataupun Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, ataukah Ahli Parlimen Kuala Selangor iaitu Datuk Seri Zulkifli Ahmad yang sebelum ini pernah menjadi Menteri Kesihatan, dan juga atau Muhammad Sani Hamzan ataupun Aminul Huda Hassan. Jika calon pengganti Salahuddin dipilih berasaskan hierarki parti dan pengalaman, sumber amanah itu menjelaskan Adli, Mujahid, bekas Menteri Agama, dan Dr. Zulkifli, bekas Menteri Kesihatan adalah calon yang terbaik. Saya fikir ketiga-tiga mereka ini mempunyai kredibiliti, integriti, dan mempunyai kebolehan masing-masing. Jelas sumber itu, Adli merupakan satu-satunya naib presiden amanah yang berjaya memenangi kerusi parlimen pada pilihan raya PRU15 lalu, selain berpengalaman selaku Ketua Menteri Melaka. Walaupun beliau sudah dilantik sebagai Timbalan Menteri Pertahanan, Adli dilihat memiliki perwatakan paling hampir dengan Allahyarham, selain terbukti menjalankan tanggungjawab Ketua Menteri Melaka dengan baik sebelum ini.
Bagi Dr. Zulkifli pula, rekod perkhidmatan cemerlang beliau sewaktu menjadi Menteri Kesihatan menyebabkan beliau dianggap calon paling berkelayakan. Begitu juga dengan Mujahid yang berpengalaman sebagai Menteri Agama, selain baru dilantik sebagai senator baru-baru ini. Jika Perdana Menteri mahu memilih calon-calon baharu amanah dalam kalangan ahli parlimen parti itu yang lebih segar dan lantang, sumber amanah itu berpandangan nama-nama pemimpin seperti Muhammad Sani dan Aminul Huda yang kini pengerusi amanah Johor juga boleh dipertimbangkan. Sementara itu, pengarah eksekutif Islam Ilham Center Hishamuddin Bakar menjangkakan proses pelantikan jawatan Menteri KPDN oleh Perdana Menteri bakal dibuat selepas pilihan raya negeri PRN akan datang. Ujarnya, pelantikan jawatan itu perlu disegerakan kerana portfolio KPDN boleh dianggap sebagai kementerian kritikal dan menjadi tumpuan rakyat sepanjang masa. Ditanya jika terdapat kemungkinan calon pengganti Salahuddin bakal dipilih daripada kalangan pemimpin parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan, Hishamuddin berkata perkara itu tidak mustahil berlaku. Beliau turut mengujurkan nama-nama seperti ahli parlimen Ledang, Syed Ibrahim Sedno, dan ahli parlimen Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Chik daripada PKR mungkin menjadi alternatif kepada Perdana Menteri. Bagi kerusi parlimen Pulai, Hishamuddin menjangkakan bekas Speaker Dun Johor Suhaizan Khayyat adalah calon terbaik bagi mempertahankan kerusi parlimen di sandang Salahuddin sejak 2 penggal lalu. Ujarnya hal ini kerana Suhaizan ketika ini merupakan setiausaha politik kepada Allahyarham dan telah diamanahkan untuk menjaga sepenuhnya kawasan Parlimen Pulai pasca PRU 15. Saya fikir tiada masalah untuk Suhaizan mempertahankan kerusi Parlimen Pulai pada PRK akan datang kerana pengaruh Salahuddin amat kuat di kawasan itu. Selain kerusi Pulai boleh dianggap kerusi campuran yang sinonim dengan penguasaan Pakatan Harapan. Untuk kerusi Dun Simpang Jeram, Hishamuddin berpandangan terdapat 2 calon sesuai dipertaruhkan amanah iaitu Setiausaha PH dan Amanah Johor Faizul Saleh dan bekas Adun Pulai Sebetang Muhammad Taqiyuddin Chairman. Soal sama ada kerusi Dun Simpang Jeram mungkin ditandungi oleh ahli keluarga Allahyarham termasuk 6 anaknya sebagai penyambung legasi politik beliau. Saya tidak melihat perkara itu akan menjadi realiti. Saya tidak nampak anak-anaknya bakal mengikut langkah atau jejak langkah politik Allahyarham. Kalau yang berpotensi pun adalah anak sulungnya, Fatihah Salahuddin, namun dia masih muda, katanya lagi. Dalam PRN Johor 2022, ini adalah keputusan Dun Jeram. Datuk Salahuddin Ayub menang dengan 8,749 undi, mengalahkan calon daripada Perikatan Nasional Zarul Saleh dengan 6,350 undi dan Lokman Maddon daripada Barisan Nasional BN dengan keputusan 6,062. Parlimen Pulai pula dalam keputusan itu ialah Datuk Seri Salahuddin Ayub menang dengan 64,900 undi, mengalahkan Nur Jazlan Mohamed dengan 31,726 undi dan calon daripada Perikatan Nasional Loh Kah Yong 20,677. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda siapakah calon yang mungkin akan dipilih. Adakah persoalan besar? Adakah Khairi Jamaluddin boleh tiba-tiba akan menggantikan Salahuddin Ayub? Anda tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sehari selepas Salahuddin Ayub meninggal dunia, tiba-tiba Bos Maidin pula tampil dedah rahsia, tampil buat pengakuan paling luar biasa. Dan pastinya kalau ini diucapkan sewaktu Salahuddin, Datuk Seri Salahuddin Ayub masih lagi hidup, ini akan memberikan satu penghormatan terbesar untuk Allahyarham. Hari ini pengakuan Bos Maidin apabila beliau kata akan meneruskan legasi menu Rahmah. Ini bermaksud rancangan menu Rahmah yang diperkenalkan oleh Salahuddin Ayub sehingga Salahuddin Ayub digelar sebagai Bapa Menu Rahmah atau Bapa Rahmah
adalah satu perkara atau rancangan yang sangat baik, sehingga kan orang antara yang terkaya di Malaysia ini, yaitu Bos Maidin, turut menyokong bahkan berjanji akan meneruskan legasi Menur Rahmah. Sehingga dalam satu tajuk berita yang saya baca kemarin, beliau kata sampai mati pun beliau akan teruskan legasi Menur Rahmah yang diperkenalkan oleh Salahuddin Ayub. Begitu hebatnya pemikiran Salahuddin Ayub. Tapi ada orang ni, dia hanya hebat bercakap tapi langsung tak memberikan apa-apa kesan kepada negeri beliau sendiri. Pengarah urusan Maidin, Datuk Amir Ali Maidin berkata, beliau akan meneruskan legasi Menur Rahmah yang diperkenalkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub sampai bila-bila. Beliau berkata demikian sewaktu dihubungi oleh Astro Awani secara langsung. Jelasnya, beliau menyifatkan inisiatif tersebut sangat memberikan impak yang besar terhadap rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Kata beliau, saya rasa ini satu inisiatif yang sangat ringkas, tapi yang meninggalkan kesan dalam hati rakyat. Saya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bos Maidin ini, yaitu pendekatan Menur Rahmah atau apa-apa inisiatif Rahmah memang adalah ringkas, mudah difahami, tidak berbelit-belit, tiada yang tersembunyi, bahkan amat telus. Sehingga semua rakyat, walaupun datuk-datuk, nenek-nenek, pakcik-pakcik, uncle-uncle, orang yang tak pelajar, ada yang berpelajaran dan tak berapa berpelajaran, tanpa mengira pangkat, tanpa mengira latar belakang, semua kita faham bagaimana konsep Menur Rahmah, bagaimana konsep program Rahmah itu. Inilah yang paling bagus untuk seorang menteri. Jangan beri cadangan yang tak berbelit sampai ke bulan, tapi pelaksanaannya tiada apa-apa. Menurut Bos Maidin lagi, saya haraplah kawan-kawan saya dalam industri yang ramai dah kenal Allahyarham, kami akan meneruskan langkah ini, kata beliau. Saya daripada pihak Maidin memang akan teruskan Menur Rahmah ini. Sampai mati saya akan buat, ujarnya dalam keadaan tidak mampu menahan sebab. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga berpandangan inisiatif tersebut perlu diteruskan meskipun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bakal diganti ambil alih oleh orang lain lapor bernama. Kata ahli Parlimen Bagan Datuk itu lagi, sudah tentu rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah B40 yang miskin tegar bergantung harap dengan inisiatif itu. Tambahan lagi, ia dilihat seiring Kos Sara Hidup pada ketika ini. Allahyarham, seorang yang sangat baik hati, rajin bekerja, tidak mengira masa dan tidak kira di mana juga. Dalam kabinet, beliau merupakan seorang yang sangat bekerja keras dan teliti, terutama apabila menjalankan tentang inisiatif Payung Rahmah. Ia harus diberikan kesinambungan oleh sesiapa yang akan dilantik menjadi menteri selepas ini, kerana rakyat pasti teringat akan sumbangan beliau pada negara melalui skim Payung Rahmah ini. Untuk maklumat, inisiatif Menur Rahmah merupakan langkah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang digerakkan oleh peniaga Private Driven Initiative dan akan dilakukan secara sukarela. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Azmin Ali kali ini. Sudah kalah PRU 15 yang lepas, kali ini berangan-angan lagi nak menang pula di kawasan kerusi yang beliau mau tandingi. Adakah Azmin Ali tak sedar bahawa beliau telah pun ditolak oleh pengundi gara-gara pengkhianatan beliau dalam langkah Sheraton yang mana telah menyebabkan Pakatan Harapan tumbang? Tidakkah itu menjadi indikator kepada Azmin Ali bahawa beliau tidak patut bertanding lagi dalam PRN dan patutnya beliau meneruskan saja hasrat untuk bersarah dan berehat daripada pilihan raya atau politik? Namun demikian, tak tahu apa angin, apa ribut yang menyebabkan tiba-tiba Azmin Ali kembali semula berminat mengikuti pilihan raya dan dikabarkan beliau bakal menjadi Menteri Besar Selangor kalau Perikatan Nasional menang. Sehingga hari ini Azmin Ali dicabar luar biasa oleh Rafizi Ramli.
Rafizi kata, saya cabar Azmin Ali berdebat isu ekonomi kalau dia berani. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Saya secara pribadi sebagai penganalisis politik dan juga pemerhati politik di Malaysia, ini yang saya tunggu-tunggu, yaitu debat antara orang yang kononnya pandai bercakap. Tak pastilah siapa yang lebih pandai bercakap, siapa yang lebih banyak idea, dan siapa lebih bagus kerja. Adakah Azmin Ali atau Rafizi Ramli? Walaupun Rafizi Ramli seringkali dicop sebagai orang yang penuh dengan teori, tapi secara pribadi saya fikir lebih bagus banyak teori daripada tak ada apa-apa rancangan langsung. Jadi apakah anda juga setuju seperti saya bahawa apabila Rafizi mencabar Azmin Ali berdebat isu ekonomi, kita setuju? Adakah anda juga setuju? Kita nak tengok sejauh mana Rafizi Ramli mempunyai idea dan juga Azmin Ali. Kalau Azmin Ali berani, sambut cabaran tersebut. Berdebatlah dengan Rafizi. Jangan hanya berdegar-degar di media sosial, tapi bila diajak berdebat, tak tahu apa-apa. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mencabar Datuk Seri Mohamed Azmin Ali untuk berdebat tentang ekonomi Malaysia sekiranya pemimpin Perikatan Nasional itu merasakan rekodnya sebagai bekas Menteri Ekonomi lebih baik daripada kerajaan Madani hari ini. Timbalan Presiden PKR itu berkata, jika benar Azmin mempunyai perancangan terbaik untuk ekonomi Malaysia, beliau mengalu-alukan bekas ahli PKR yang dipecat itu untuk berbahas dengannya. Itu pun, kata Rafizi, jika Azmin Ali berani untuk berdebat. Kalau mereka ada rancangan, saya panggil Azmin Ali. Kalau Azmin Ali sebagai bekas Menteri Ekonomi Perikatan Nasional merasakan rekod dia lebih baik daripada Kerajaan Perpaduan, saya cabar Azmin Ali berdebat dengan saya pasal ekonomi Malaysia. Kalau dia beranilah, kata Rafizi Ramli. Apa pendapat anda sekalian? Adakah anda rasa Azmin Ali akan berani menyahut cabaran untuk berdebat dengan Rafizi Ramli? Saya fikir inilah penentuannya. Beliau berkata demikian dalam satu video pendek ceramah jelajah Madani malam tadi yang tular di media sosial. Azmin merupakan Menteri Hal Ehwal Ekonomi di bawah Kerajaan Pakatan Harapan PH pada tahun 2018. Beliau kemudian dilantik sebagai Menteri Kanan, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada tahun 2020 selepas menjadi dalang kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Jadi sebelum kita berpisah, mohon kiranya anda share video ini, tinggalkan komen anda. Adakah anda juga setuju kalau debat ini diteruskan? Paling best lagi kalau panggil sekali dengan siapa lagi kalau bukan Wan Saiful Wanjan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pemuda PAS Pulau Pinang tiba-tiba mengamuk dengan Presiden Gerakan. Rupanya ini yang Dominic Lau lakukan. Pemuda PAS kawasan Tasik Gelugur berang dengan Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau, dengan menuntut Timbalan Perikatan Nasional PN itu berundur daripada bertanding kerusi Melayu di kawasan itu pada PRN bulan depan. Naib Ketuanya Muhammad Ikhwan Afiq Muhammad Anwar menegaskan bahawa Dominic Lau tidak harus berangan-angan untuk berbuat demikian atau berdepan tindakan keras daripada sayap pemuda kawasan itu. Menerusi kenyataan dikeluarkan, Afiq berkata, pihaknya akan menggerakkan perarakan besar-besaran calon bebas di Dun Teluk Air Tawar dan permatang berangan pada penamaan calon 29 Julai nanti jika Dominic masih berkeras untuk bertanding di kerusi Melayu. Dewan Pemuda PAS Tasik Gelugur bersama dengan pengundi di Permatang Berangan dan Teluk Air Tawar akan memastikan kekalahan kepada calon gerakan di Teluk Air Tawar dan calon bersatu di Permatang Berangan jika tuntutan ini tidak dipatuhi, tegasnya.
Kemarahan pihak PAS berhubung kedudukan calon bertanding di kedua-kedua dun tersebut semakin ketara apabila Afiq lantang memberi amaran kepada Dominic agar tidak bermain api. Jangan sesekali bermain dengan api, nanti api itu sendiri akan memakan diri, kata beliau. Jangan cabar kesabaran pemuda PAS, marahnya lagi. Sebelum ini, desas-desus mendakwa setiap parti dalam Perikatan Nasional diberikan satu kerusi dalam 3 dun di Parlimen Tasik Gelugur. Parlimen P042 Tasik Gelugur yang kini disandang bersatu melalui Datuk Wan Saiful Wanjan mempunyai 3 dun, iaitu Permatang Berangan, Sungai Dua dan Teluk Air Tawar. Kemenangan Perikatan Nasional ke atas Parlimen Tasik Gelugur pada PRU 15 dilihat mengejutkan pemerhati politik selain Parlimen Kepala Batas dan Parlimen Permatang Pau. Dalam 3 kawasan parlimen terbabit, terdapat 9 kerusi dun majoriti Melayu. Selain Permatang Berangan dan Teluk Air Tawar, kerusi majoriti Melayu lain di Pulau Pinang ialah Penaga, Sungai Dua, Penanti, Pinang Tunggal, Permatang Pasir, Bertam, Seberang Jaya, Sungai Aceh dan Sungai Bekap. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya inilah yang berlaku apabila Dominic Lau keras kepala sehingga Dominic ditegur oleh pemuda PAS iaitu Muhammad Ikhwan Afiq. Beliau kata, Dominic jangan keras kepala, sehingga Dewan Pemuda PAS Tasik Gelugur bersama dengan pengundi di Permatang Berangan dan Teluk Air Tawar akan memastikan kekalahan kepada calon gerakan di Teluk Air Tawar dan calon bersatu di Permatang Berangan jika tuntutan ini tidak dipatuhi atau diikuti, kata beliau. Naib Ketuanya Muhammad Ikhwan Afiq Ahmad Muhammad Anwar menegaskan bahawa Dominic tidak harus berangan-angan untuk berbuat demikian atau berdepan tindakan keras daripada sayap pemuda kawasan itu. Menurut kenyataan dikeluarkan, Afiq berkata pihaknya akan menggerakkan perarakan besar-besaran calon bebas di Teluk Air Tawar dan Permatang Berangan pada penamaan calon 29 Julai nanti jika Dominic masih keras untuk bertanding di kerusi Melayu. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang anda patut tahu dan anda pasti akan share. Pasti saya yakin anda akan kongsikan ini kepada semua orang kerana ini akan bercerita tentang dah kalah PRU tapi masih nak bertanding PRN. Rupanya elaun yang wakil rakyat dikejar, ini nilainya. Pasti di luar sana ramai netizen yang nak tahu apa sebenarnya habuan, apa sebenarnya yang dikejar, berapa nilai duit, berapa gaji, berapa elaun yang diterima oleh YB yang menang dalam PRU maupun PRN yang akan berlangsung tidak lama lagi ini. Saya seringkali bercerita dengan rakan-rakan, kami bertanya kenapa orang sanggup berebut-rebut mahu menjadi YB, padahal YB ini kerjanya bukan senang, tapi rupa-rupanya ada nilai imbuhan, elaun, gaji yang memang membuatkan mereka meliurkan, menjadikan kita berliur lah macam tu. Tapi bagi kita semua yang tidak ada rezeki untuk menjadi YB, tak apalah, cukuplah berliur melihat mereka. Okey, saya kongsikan dengan anda semua. Ini rupanya sebab sudah kalah PRU tapi masih nak bertanding PRN. Rupanya elaun yang wakil rakyat dikejar, ini nilainya. Korang masih ingat lagi tak dengan isu elaun pinggan mangkuk yang digembar-gemburkan oleh ahli Parlimen Muar, iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman? Siapa yang lupa? Kami akan letakkan ciapan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengenai isu elaun itu di bawah. Isu ini sebenarnya mengenai kes tuduhan rasuah oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dia telah melampirkan keterangan menafikan tidak terlibat dalam gejala rasuah. Pada masa sama, dia juga mengatakan ada elaun pinggan mangkuk sebanyak RM42,000. Saya ulang sekali lagi, berjumlah sebanyak RM42,000 secara one-off.
Saya pikir dari hidup saya, dari kecil sampailah mungkin saya meninggal dunia, saya tidak akan mampu membeli pinggan mangkuk berjumlah Rp42.000 ini. Yalah, bayangkanlah Rp42.000 itu bukan kecil nilainya, ya sangat besar. Tapi itulah yang didedahkan oleh Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Pinggan mangkuk pun allowance-nya 42.000 secara one off. Siapa yang tidak terliur kan? Banyak lagi allowance yang mungkin tak masuk akal bagi kita. Seperti pertama, allowance pembayaran tol dan bahan api kendaraan. Ada tak korang bahagikan gaji untuk duit tol? Kalau ada, berapa ringgit yang korang letak untuk duit tol? 100 atau 200 ringgit? Macam admin selalu, kalau nak keluar je, baru top up touch and go. Tahu-tahu ada banyak lagi baki. Kenapa kami sebut pasal tol ini? Tahu tak? Ahli parlimen akan menerima duit tol. Berapa jumlahnya? Allowance juga terbahagi kepada dua. Allowance ini layak dibayar kepada ahli Dewan Negara sebanyak RM200 sebulan. Manakala ahli Dewan Rakyat akan menerima RM300 sebulan. Tahukah korang? Ahli parlimen juga akan mendapat allowance bahan api kendaraan sebanyak RM750 sebulan bagi ahli Dewan Negara dan RM1.500 bagi ahli Dewan Rakyat. Banyak kan? Memang banyak. Sama nilainya, jumlahnya dengan bayaran CCM kereta anda sebulan. Itu baru minyak mereka. Allowance minyak mereka. Coba bayangkan. Kalau kita tak keluar mana-mana, lepas tu bakinya bertambah je. Pergi ke mana agak-agaknya kan? Okey, kedua. Allowance pakaian panas, pakaian rasmi istiadat dan bantuan pakaian black tie. Kalau ada ahli parlimen menghadiri satu tugas rasmi di negara yang beriklim sederhana, mereka berhak untuk menuntut allowance pakaian panas berasaskan apa-apa kadar dan atas apa-apa terma dan syarat yang dinyatakan dalam perkeliling pembendaraan yang berkaitan atau apa-apa pindaan kepadanya. Mereka juga akan diberikan RM1.500 sebagai allowance pakaian rasmi istiadat atas apa-apa terma dan syarat yang dinyatakan dalam perkeliling perkhidmatan yang berkenan atau apa-apa pindaan kepadanya. Nombor 3, allowance telefon dan diberikan alat komunikasi mudah alih keistimewaan diberikan kepada semua ahli parlimen untuk telefon, iaitu ahli parlimen diperuntukkan dengan satu telefon talian terus dalam tempat kediaman persendirian. Ahli parlimen diperuntukkan dengan satu talian terus di pejabat perkhidmatan. Kos pemasangan dan sewa telefon ditanggung. Ahli parlimen layak diperuntukkan dengan sebuah telefon bimbit atau alat komunikasi mudah alih dengan harga tidak melebihi RM2.000 sekali dalam masa 2 tahun dan hendaklah disokong dengan resit asal pembelian. Sabar jap, bukan tu je. Mereka juga akan menerima allowance telefon pada kadar RM900 sebulan dibayar tanda memerlukan sokongan tanpa tanda memerlukan sokongan apa-apa resit. Bayangkan kalau kita beli internet guna allowance ini. Wow, RM900 sebulan tu bosku. Nombor 4, allowance mesyuarat. Setiap kali mesyuarat dihadiri akan dapat bayaran. Punya bagus kan? Kalau anda bekerja di swasta atau di kerajaan, bayangkan kalau anda mendapat bayaran dalam setiap majlis atau mesyuarat yang anda hadiri. Kan punya bagus. Banyak-banyakkanlah mesyuarat supaya lebih banyaklah dapat allowance yang dapat. Kalaulah kita dapat. Malangnya, tak tahulah anda dapatkah tidak. Terpulang. Tinggalkan dalam ruangan komen. Ahli-ahli YB ini dapat allowance mesyuarat. Setiap majlis dihadiri akan dapat bayaran. Selalunya kalau kita bekerja, mesti setiap bulan akan ada meeting bulanan bagi membentangkan laporan apa yang kita dah buat untuk bulan itu. Samalah macam sos cili. Takut jugalah kami kalau bos marah kan. Tapi pernah tak lepas meeting korang akan dapat bayaran? Tak ada kan?
ahli parlimen akan dibayar pada kadar RM400 sehari kerana menghadiri majlis parlimen. Mereka juga akan dibayar RM300 sehari atas sebab menghadiri mesyuarat, taklimat, seminar, bengkel dan lain-lain yang dianjurkan secara rasmi oleh kementerian atau agensi. Kerajaan di peringkat persekutuan atau negeri yang daripadanya ahli parlimen menerima undangan rasmi untuk menghadirinya. Nombor 5. Saraan ahli parlimen yang lumayan. Untuk yang terakhir nih, allowance paling mahal. Nak tahu kenapa? Tahukah korang yang ahli parlimen akan menerima saraan ahli parlimen? Cuba teka berapa? Coba teka. Kami nak korang teka dulu berapa. Jangan scroll atau jangan skip. Jangan cepat-cepat percepatkan video ini. Kerana saya mahu anda teka dulu. Tulis dalam ruangan komen, teka dulu berapa saraan ahli parlimen yang dikatakan lumayan ini. Kalau kamu tidak tinggalkan dalam ruangan komen dan anda tidak meneka, itu mungkin anda menipu. Dan tipu itu dosa. Tak apalah. Saya kongsikan kepada anda. Kalau korang tekan bawah ribuan ringgit atau tekaan anda ribuan ringgit, ternyata itu salah. Ahli parlimen akan menerima allowance bulanan sebanyak RM11,000 bagi ahli Dewan Negara dan RM16,000 bagi ahli Dewan Parlimen. Jadi, cuba kita bandingkan dengan gaji minimum kita. Baiklah, kita akan bandingkan allowance di atas dengan gaji minimum pekerja, iaitu RM1,200. Kepada sesiapa yang tak tahu lagi, Datuk Awang Hashim berkata kerajaan telah menambah baik inisiatif Malaysia melalui pakej pemulih dengan menggalakkan majikan menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan dengan melonggarkan syarat kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,200. Mungkin pada awalnya kita akan merasakan tak puas hati. Kenapa perlu kurangkan gaji? Sepatutnya naikkan gajilah kan. Namun beliau telah mengeluarkan kenyataan bahawa program ini untuk bantu rakyat dengan kelonggaran syarat gaji minimum. Program ini, mereka yang diberi gaji RM1,200 akan dapat insentif tambahan dari kerajaan RM500 setiap bulan. Jadi, kalau kita ambil gaji RM1,200 dan bandingkan dengan allowance yang mereka terima, sangat berbeza. Allowance telefon saja RM900 bersamaan dengan 75% gaji minimum rakyat. Allowance mesyuarat RM400 untuk 3 hari dan dah sama macam gaji minimum rakyat untuk sebulan. Allowance pakaian rasmi istiadat RM1,500, 20% lebih tinggi dari gaji minimum allowance minimum rakyat. Allowance di bawah saraan ahli parlimen jauh bagai langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian, isu ini dipetik daripada Info Rakyat. Sila share kepada semua orang dan pastinya yang memberikan motivasi untuk anda bekerja lebih keras. Betulkah? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.